الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aku terpaku di bawah kudrahmu, aku termangu di bawah hikmahmu, aku terpaku di bawah kudrahmu, aku termangu di bawah hikmahmu. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah SWT di atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita pada hari ini, hingga kita dapat berhimpun dalam suasana yang penuh dengan makna pengorbanan di sepanjang-panjang sejarah. Jadi kita berada di tempat ini yang disebut sebagai dataran tafakuh. Dari sudut fizikal, maka dia memang berada tempat ini di satu tingkat yang tertinggi di Mahat ini dari sudut fizikalnya. Tetapi daripada sudut cita-cita besar kita untuk menjadikan tempat ini sebagai kemuncak daripada pencapaian tarbiyah yang sedang kita perjuangkan. Apabila saya dan kawan-kawan sahabat-sahabat seperti Ustaz Ghazali, Ustaz Bakar dan sebagainya di peringkat awal melakar cita-cita kita di dalam pelbagai rancangan untuk menubuhkan pusat pendidikan, maka apa yang hadir dalam kepala saya ialah untuk kembali kepada satu zaman kegemilangan Islam di zaman lampau. Tapi pada hakikatnya kita terlupa bahawa zaman gemilang yang lampau itu adalah merupakan kemuncak kepada pencapaian manusia, terutamanya di zaman Nabi Muhammad SAW. Aku terpaku di bawah kudrahmu, aku termangu di bawah hikmahmu, aku terpaku di bawah kudrahmu, aku termangu di bawah hikmahmu, aku terpaku
menggaris kehendak-Mu, yang menyusup menggaris kehendak-Mu. Aku terpaku di bawah kudrah-Mu, aku termangu di bawah hikmah-Mu, aku terpaku di bawah kudrah-Mu, aku termangu di bawah hikmah-Mu. Baik, diucapkan terima kasih kepada ucapan aluan yang disampaikan oleh Mudirul Am Ma'had Tarbiyah Islamiyah Syekh Abdul Majid bin Abu Bakar An-Nadwi sebentar tadi. Baik, majlis seterusnya akan menjemput Datuk Paduka Syekh Ahmad Badruddin bin Haji Ahmad bagi menyampaikan ucapan peresmian penutup dan juga program Haul Ma'had Tarbiyah Islamiyah. Semoga dengan ucapan beliau dapat menyuntik sedikit semangat kepada kita guru-guru dan para pelajar di Ma'had Tarbiyah Islamiyah, insya-Allah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi qa'iman bil qist wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sadaqallahul azim. وقال عز من قائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه القائل في حديثه الشريف مما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم بعثه ولقائه. Berbahagia anak-anak pengacara majlis pada pagi ini, Fadilatul Syekh Ghazali bin Abdullah Syekhul Ma'had, Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam Al-Maliki An-Nadawi, Timbalan Syekhul Ma'had, Fadilatul Syekh Abdul Majid Abu Bakr, Mudir Al-Am di Ma'had Tarbiyah Islamiyah Dirang, tenaga-tenaga Ma'had Tarbiyah Islamiyah Dirang, sahabat saya Datuk Ahmad Abdullah selaku pencinta kepada Ma'had Dirang ini sejak daripada dulu sampai sekarang. Dia tidak pernah kunjung, mana tak pernah tak mai apabila dipanggil. Walaupun baru-baru ni dia kalah dalam pilihan raya, tapi dia tetap mai juga. Orang lain duduk tidur lah, tak bangun kepala. Begitu juga saudara Qasim kita yang daripada dulu sampai sekarang. Politik kita anggap sebagai platform yang sementara, tapi
Tapi ilmu yang kita kadirkan anak-anak, itulah sebagai asas dan paksi kita dalam kita membentuk syakhsiah masyarakat kita. Bertolak dari falsafah inilah dirang ditubuhkan pada 1980. Pada masa itu saya masih di Mesir, baru pijak bumi di Mesir, dan saya mengikuti perkembangan ini daripada semasa ke semasa. Dan apatah lagi saya berasa berbangga apabila dirang ini dipenuhi dengan sahabat-sahabat yang sepengajian dengan saya di Nadwatul Ulama. Cuma saya kecil hati, orang tak panggil saya Nadawi. Saya dengan Ustaz Fahmi Zamzam, saya Nadawi dulu pada dia. Saya bersama dengan guru dia, Ustaz Maftuhin Saleh. Malah Maftuhin Saleh saya yang menjemput dia datang ke Nadwatul Ulama. Saya menjemput Ustaz Ali Rajab Allah yarhamu di airport di Lucknow untuk belajar di Dirang. Itu adik-adik saya yang saya pada ketika itu di Dirang pula, di Nadwah. Saya pada ketika itu hanya 4 atau 5 orang saja di Nadwah. Saya belajar di Nadwah. Alhamdulillah saya dapat menghabiskan Qismul Fadilah dan dipilih mendapat tawaran beasiswa khas daripada Al-Azhar, hasil daripada lawatan Syekh Abdul Halim Mahmud ke Nadwah. Diberi 15 beasiswa untuk belajar ke Al-Azhar University. Saya dipilih satu di antara mereka oleh Maulana Rabi' An-Nadawi. Tapi balik Malaysia dia tak panggil Nadawi kat saya. Saya merasa ciati lah. Saya berasa bangga sebab teman-teman yang semagian dengan saya, khususnya Maulana Abil Hasan, guru yang sangat kami sanjungi. Syekhul Nadwah yang sangat kami sanjungi. Saya pernah berjalan di belakang dia suatu pagi ketika saya di Nadwah cuti. Maulana dia apa Ustaz Fahmi tafrih kepada panggil pagi-pagi jalan. Saya ikut dia, dia tanya kamu dari mana? Saya dari Malaysia. Dia kata pergi ambil duit kepada Muhtamim mudir Nadwah, ambil duit, pergi duduk dengan aku di kampung. Aku tahu bahawa kamu orang Malaysia, seorang ulama yang berpandangan jauh. Aku tahu di Malaysia menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Kamu belajar kitab apa fiqh di sini? Kitab Al-Hidayah Al-Mazhab Imam Abi Hanifah. Dia kata tak payah. Kamu tidak akan bawa balik mazhab Abu Hanifah ke sana. Kamu belajar kitab Syafi'iyah untuk kamu bawa ke Malaysia. Semua al-a'immah kulluhum ala haq. Saya ingat dia kata lagi, al-a'immah kulluhum ala haq. Imam-imam mazhab semuanya benar. Kamu ikut Hanafi betul, ikut Syafi'i betul, ikut Maliki betul, ikut Hanbali betul. Akhirnya dia menjemput seorang maulana yang sedang belajar dari Syria pada ketika itu, Maulana Faruq Al-Batkali, yang mengaji kepada Syekh Hasan Habannakah di Dimashq.
balik mengajar kami lebih kurang 4-5 orang Indonesia dan Malaysia kitab Iqna' ala al-madhhab al-Imam Syafi'i. Kami tidak mengaji fiqh al-hidayah al-mazhab Imam Abu Hanifah, tapi kami disuruh mengajar fiqh Syafi'i, iaitu Iqna'. Tuan-tuan, begitulah ulama besar yang memahami Islam dengan betul. Ni mengaji sikit pun kita condemn ni mazhab tak betul, tak ada asas, tak ada apa semua. Akhirnya tuan-tuan, saya berasa bangga khususnya apabila melihat ramai daripada teman-teman saya yang berada di sini, Nadwiyin, ramai, dan saya rasa bahawa derang adalah satu, nak kata apa, satu cabang far' min Nadwatul Ulama di Lucknow. Walaupun kami mengaji di Lucknow, kami dididik oleh Nadwatul Ulama, khususnya Maulana Abil Hasan Ali Hasani Nadwi, menghormati semua mazhab yang menjadi amalan tempat yang tertentu. Orang Nadwah tidak pernah balik duk kacau bab mazhab. Tidak pernah kita balik ajak orang jadi Wahabi dan sebagainya. Tapi kita balik dengan asas kita untuk memperkembangkan mazhab yang sudah ada. Malah kita akan memberikan suntikan-suntikan untuk menghadapi masyarakat dan suasana environment yang ada pada ketika ini, mengikut pandangan mazhab masing-masing. Di negeri Kedah sendiri, enak men fatwa negeri Kedah, bahawa fatwa yang nak dikeluarkan mesti berasaskan kepada mazhab Imam Syafi'i. Ini arahan dan titah perintah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Kalau ada isu-isu yang berbangkit, yang terpaksa kita mentaklid mazhab yang lain dalam beberapa isu, mufti bertanggungjawab menceritakan perkara itu dengan jelas kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk mendapat perkenan untuk keluar ambil pendapat mazhab lain. Apabila berlaku isu di Pulau Langkawi, pihak latihan polis di Padang Maksirat, Polapol, meminta supaya mereka akan melakukan salat Jumaat di dalam pusat latihan mereka. Kami bermesyuarat dengan ahli fatwa yang dilantik, melihat bahawa syarat-syarat dalam mazhab Imam Syafi'i tidak membolehkan mereka mendirikan jemaat di situ, sebab bilangan 40 tidak ada orang yang mustautinin, orang mustautin. Kita syarat mazhab Syafi'i 40 orang bermustautin. Bermesyuarat punya bermesyuarat, dan kami pergi melawat, bawa masa tu Datuk Majid pergi, Datuk Allahyarham Datuk Zakaria Wang Besar pergi melihat dan mendengar kenapa mereka memohon untuk nak buat Jumaat di situ. Antara alasannya nak muat pelatih ni pi sembahyang di masjid yang berdekatan terlalu sukar, karena 10 trik bah kena angkut. Dapat 100 orang, satu bah boleh muat 40 orang, kena 10. Kadang-kadang bah mampu. Dia kata bah yang bagi pusat latihan ni bukan bah baru, bah tua lah, mampu katanya. Lepas tu pi ramai-ramai masjid, penuh dengan budak latihan ni di masjid tu. Orang qaryah tu pula semayang di luar. Jadi masalah. Jadi buat keputusan,
kita taklid mazhab lain, khususnya mazhab Imam Abu Hanifah yang tidak syarat 40 orang dan mustautin. Saya menghadap tuanku sendiri di istana untuk meminta izin supaya kita nak mengambil pandangan mazhab Abu Hanifah dalam isu ini. Sebab ini enakmen agama di negeri Kedah. Pergi menghadap tuanku, dia tanya saya, Datuk Mufti, mazhab ni ada berapa semua? Dia test saya. Dia kan dia tak tahu. Saya abang gini. Dia lama duk melengung. Tengku lagu tu dia lama melengung. Tok Mufti, kita bagi lekut depa semayang jemaat tempat depa tu. Saat ni depa lama tak semayang, habis latihan terlupa pula dia nak semayang jemaat kok mana. Dia kata kat saya, ampun tuanku, Patik berasa bertuah dan bersetujulah, menjunjung kasih atas perkenan tuanku. Mudah-mudahan tuanku, kita juga diberi pahala oleh Allah memudahkan mereka buat semayang solat jemaat. Jadi tuan-tuan, itu asas yang di negeri Kedah saya sebut. Dan atas asas inilah para ulama kita yang dulu, yang sudah pergi dulu pada Syekh Ni'mat lagi sudah pergi. Saya ingat apabila Syekh Ni'mat melawat ayah saya yang mati lebih kurang 27 tahun yang lalu. Saya balik di Mesir hari Sabtu, ayah mati malam Rabu. Hari Isnin lebih kurang sebelum ayah mati 2 hari, Ustaz Ni'mat pergi melawat. Ayah kata, anta Ni'mat tak mezirah hana pun, ni baru mai. Ustaz Ni'mat pegang tangan, cium tangan ayah saya, minta maaf panjang, saya terlewat datang ziarah panjang. Saya ingat lagi depan saya, anta Ni'mat, anta tak mai ziarah hana pun, ni baru anta mai. Jadi mereka dah pergi semua. Mereka pergi menghadap Allah dengan usaha yang mereka buat. Ustaz Majid kenal ayah saya. Sebab dia pun duk mengaji sana dulu, duk kenal ligan kerap tak. Tak mungkin mayang subuh. 2-3 beradik dia. Ayah saya bawa dia pergi Kelantan, hampir mengaji di Kelantan, pacak tumbuh, cari ilmu belah pondok sikit. Tanya dia. Jadi usaha yang seumpama ini, saya juga apabila balik di Mesir, masa mengaji di Mesir lagi, cerita sikit. Akademi Islam pada tu di bawah Dr. Profesor, Dr. Emeritus, Dr. Osman Shah pergi ke Mesir untuk mencari pensyarah-pensyarah yang akan jadi tenaga pengajar di Akademi Islam. Dia tawar untuk saya untuk jadi pensyarah Akademi Islam, kuliah inilah bahasa Arab, borang apa semua bagi. Saya tanya ayah saya, ayah jawab, hang tok sah, aku duk belanja kat hang lama dah. Hang mengaji aku hantar duit, tok sah duk terikat ngawang. Aku hantar duit, hang mengaji pun dapat pahala juga fisabilillah. Saya pun tak jadi. Tok Osman bawa borang kami. Dia jadi, dia sign aja pakai la duk Kuala Lumpur lah saya. Balik mai, cerita sikit, dapat tawaran di Syekh Ni'mat Yusof dan juga Syekh Abu Bakar bin Haji Awang adalah 2 orang
di Shah Alam. Kata pensyarah bahasa Arab diperlukan di UiTM Perlis. Saya pun ambil borang permohonan duk Perlis ni sambil-sambil mengajak UiTM, boleh duk Kok Diang Arau dekat lah. Pi temu degua sana, mereka bercakap Arab. Ishrah lana fadilati syahri Ramadan. Pi temu duga bulan puasa. Anak pun syarah dalam bahasa Arab. Begini. Akhirnya balik seminggu, tuan diterima untuk menjadi pensyarah di pusat bahasa Arab di UiTM Shah Alam. Mampu aku minta arau. Saya tulis surat resmi, saya menolak jawatan kepada pendaftar sebab saya nak kalau boleh di arau, bukan UiTM di sana. Tak boleh ustaz kena mai sini, ustaz duduk di pusat ni sebab saya tak mau. Arau saya boleh sebab ada saya kerja lain. Ni ustaz nak tolak jawatan? Tolak. Dia kata ni orang tamu tolak jawatan. Tamu ke yang kedua, yang ketiga, saya tak kira. Sebab saya tak sampai hati nak tinggal sekolah ayah saya. Saya tak pergi. Cerita sikit boleh tuan-tuan. Tadi Ustaz Ni'mat dah cerita dah tuan-tuan. Kalau kita dibawa, diulang Ustaz Ni'mat kata pun, saya rasa lebih berarti daripada saya bercakap ke tuan-tuan ni. Tapi tak apalah, dah dia panggil nama, cakap juga lah. Saya duduk cerita, sekolah saya sudah tidak beroperasi lebih kurang 7 tahun. Ayah belum mati, sekolah tak berjalan sebab tidak ada orang yang menyambung. Saya balik tahun 88, sekolah dah 5 tahun dah tak beroperasi. Suatu petang saya pergi ke sekolah perempuan. Saya tengok pokok-pokok lalang sudah naik di tepi-tepi dinding. Saya duduk di suatu tempat tinggi yang ayah saya buat dengan murid dia, tak tiang bendera. Tiang bendera Kedah, tiang bendera sekolah. Saya duduk di situ lebih kurang pukul 6 petang, seorang diri. Saya menangis seorang diri. Apakah aku tidak sanggup menyambung usaha baik ayahku? Ayah sudah mewakafkan tanah. Ayah sudah membinakan sekolah. Cuma aku hanya mencari murid yang sudah tidak beroperasi selama 7 tahun saja. Akhirnya saya balik sembahyang maghrib dan saya mengambil tikan. Saya akan bentuk jawatan kuasa penaja yang baru seramai 10 orang. Dan pada tahun 1989 sekolah saya beroperasi semula dengan 40 orang pelajar baru belajar. Ayah saya pernah, ni cerita orang nak buat sekolah bukan senang. Kita yang boleh duduk main mengaji, Ustaz Ni'mat ni cok kenang balik. Mereka dulu bukan senang nak buat sekolah. Saya tak berpengalaman dengan Ustaz Ni'mat ni, cuma saya anggap dia sebagai abang saya. Tapi saya berpengalaman dengan ayah saya. Pernah saya masa duduk mengaji di Kelantan dulu, balik main duduk sisik atap rembia di rumah. Rumah punya buruk, ayah tak sempat buat rumah. Ambil daun rembia di belakang pondok, main duduk sisik tirih. Saya tengok lagi atap rembia itu diikat di mengkawan apa dipanggil, anak kasau daripada ranting pokok gelam. Ayah saya buat rumah, buah kasau ranting pokok gelam, letak atap rembia, ikat. Saya naik duduk sisik tirih tu.
Nampak lagi yang kasar tu kayu bulat ranting pokok gelam. Kalau 100 tahun dulu ya. Ni bukan cerita lama, dalam 50 tahun yang lalu. Akhirnya tuk saya ni, dia orang Naga. Dia kata, Haji Ahmad, buat rumah lain, mak bagi duit. Ayah saya ambil duit tuk saya bagi, pi beli kayu di Banak Baru. No, sebelah di kayu cengai, kayu apa. Balik tak bawa rumah. Saya duk ingat lagi, saya duk lari, duk lompat dengan pupu saya. Akhirnya satu ketika ditakdirkan Allah, bumbung sekolah angin bawa. Pelajar tak ada. Angin bawa pi sebelah bumbung. Akhirnya bagaimana nak buat? Ayah saya kata, ambil kayu yang aku beli nak bawa rumah aku, pi buat bumbung sekolah. Tuan-tuan, bukan senang depa. Ambil kayu dan memang tok saya nak suruh buat rumah. Ambil pi ganti buat bumbung sekolah yang angin bawa. Sebab ini sekolah untuk orang mengaji. Qala Allah, qala Rasul. Rumah hanya tempat aku berehat. Tuan-tuan, beginilah gigihnya mereka dulu. Ayah saya balik lebih kurang 5 hari dia mati. Dia panggil saya dengan abang-abang saya. Dia kata, ayah dah bagi tahu kat mak, hang Din ambil tanah ni bagi dengan mak. Hang Isam tanah ayah bagi dah sana. Hang Syahabuddin semua kami 6 balik dia bagi tanah. Tanah tempat sekolah ayah buat, hampa jangan ambil. Ayah nak bawa dengan ayah pergi akhirat. Hampa jangan ambil. Ayah dah bagi ke hampa. Hak ni ayah nak bawa dengan ayah pergi akhirat. Hampa jangan ambil. 3 hari lepas tu dia pun mati. Alhamdulillah. Pelajar kami sekarang hampir 400 orang. Mak saya pula sedang berada di atas kaki sekarang lebih kurang 18 tahun. Kami semua anak laki-laki, menantu perempuan, tapi mak saya nak mandi dia nak anak dia. Mak kata, tanah aku ayah bagi sikit dengan hang tu, aku nak wakaf. Hang buat masjid satu ke aku. Saya kira dengan Datuk Harun, akhirnya Al-Bukhari buat satu masjid kat saya 800,000 atas tanah mak saya yang lebih kurang 17 tahun dah duduk di atas kaki tak turun-turun. Hak belakang tu aku nak buat pondok. Akhirnya saya kira dengan jabat zakat, dia orang bagi 350,000. Saya buat penempatan warga mas dan Tuanku Sultan pergi resmi lebih kurang 10 tahun yang lalu. Mak saya walaupun tak mati, dia sudah ada tempat dia wakaf, satu tapak untuk masjid, dan masjid itulah beroperasi. Ustaz Majid Selepi mengajak sampai lah ni operasi seminggu 2 kali kita mengajak secara umumi. Syekh Fahmi pun pergi dah, dan warga mah di belakang untuk penempatan warga mah, orang-orang perempuan tua-tua yang mereka ni tak mau duduk dengan rumah, sebab dia kata duduk di rumah dengar cucu duduk teriak, tapi duduk sini kalau tak boleh naik bersemayang pun dengar juga orang duduk mengajak, sikit sebanyak dengar. Saya pun rasa apa pula untuk saya. Akhirnya saya kepada Kata Husam, kita buat kelas tahfiz Al-Quran. Baba nak bagi tanah baba sikit. Yang Wan bagi kat baba dulu, tok buat dah warga mah dengan masjid. Baba nak buat kelas tahfiz pula untuk baba wakaf. Hampa jangan ambil ni. Tanah ni baba nak bawa dengan baba mati, jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya kutip derma, dan mak tahfiz baru beroperasi lebih kurang 3 bulan. Dan saya membina satu banglo
yang memakan belanja hampir 300,000, menempatan 20 orang budak-budak tahfiz. Di bawah kita jadikan surau, mereka belajar lebih kurang 3 bulan dah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kita semua akan habis, tapi apa yang kita kirim kepada Allah itu yang kekal. Falsafah inilah yang dipahami oleh ustaz-ustaz kita, Syekh Ni'mat, Syekh Abu Bakar Awang, dan para ulama-ulama kita, Datuk Mursyid Tajudin, ayah saya, Pak Man Bukit Besar. Semua mereka ini faham. Sebab itu mereka meninggalkan sebahagian daripada harta yang mereka miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Tanwirul Qulub disebut, ada satu kisah, dia kata, idza mata al-'abdu nudiya fis sama'i bi thalathi sayhatin. Apabila seorang itu mati, diseru di langit dengan 3 seruan. Seruannya akan kata kat yang mati, kita hidup duduk tepi dia tak dengar, dia mati dengar. Ya bna Adam, atarakta ad-dunya amid dunya tarakatka. Ya anak Adam, hari ini kamu tinggal dunia kah ataupun dunia tinggal kamu? Kita mati ni kadang-kadang kita tinggal dunia. Ada orang mati, dunia tinggal dia. Dia hidup lama dah, banyaklah jasa dia buat, dia pun sakit, dia rasa inilah penghabisan umurnya. Dia pun minta supaya Allah Subhanahu wa taala terima segala amalan dia. Dia pun ucap, saya apabila ziarah Ustaz Ni'mat, dia sakit di rumah depan ni, dia bisik tangan telinga saya, dia kata, minta maaflah ke anta nak. Ana mungkin tak lama dah, anta kirim salam semua kat kawan-kawan kita. Ana minta maaf kalau ada kesilapan apa. Ni masa tu dia sakit di rumah sebelah ni, anda tak tahu jadi rumah apa sekarang. Mereka ini yang tinggal dunia, dunia memang mau kepada mereka, tapi mereka lah baik-baik dunia. Nabi Muhammad tidur di atas riba Sayyidina Aisyah, meletak kepalanya. Malaikat Azrail tanya, akhirnya Muhammad jawab, ilar rafiqil a'la, nak pergi dah berjumpa Allah, nak pergi dah nak berjumpa Allah. Maknanya dia yang baik-baik dunia, tapi dunia masih mau kepada Nabi. Ya bna Adam, atarakta dunya amid dunya tarakatka. Ada orang ramai yang dunia lari tinggal dia. Duk boleh makan gula, lah tak boleh. Gula, dunia gula tinggal di alam Allah. Ramai duduk ni istana, orang tuang TO di istana ni, kalau makan dengan tuanku dia ramai bisik, Datuk TO ke kopi O, TO tuang cerah. Habis tuang TO lagi main bawa gula. Ramai saya dah tengok ada Datuk orang bawa gula mai, tak mau, cukup. Saya ambil juga lah bubuh canca. Artinya dunia lari tinggal dia dah. Nak makan gula tak boleh dah, dunia tak mau. Saya kata, Datuk lama mana tak makan gula? 3 tahun dah. Tu dia sedap makan teh O tak bergula, kopi O tak bergula, ambil makan air sejuk tak apa baik sangat. Mana dunia lari tinggal dah. Jawatan lari tinggal, gula lari tinggal, buah derial lari tinggal dah. Baru beli je dusun belah derang tengah Duarlong, 80,000. Pipi paksa doktor kata semusim boleh makan 2 ulas. Dia kata 2 jarah. Dunia derian tinggal dia ada, dunia gula tinggal dia ada, dunia roti canai tinggal dia ada. Tak boleh makan roti canai, gula tak boleh, lemak tak boleh. Ya bna Adam,
atarakta dunya amid dunya tarakatka. Ya ibn Adam, aina lisanuka al-fasih ma askatak, aina badanuka as-sahih ma ad'afak. Ya anak Adam, mana badan kamu yang sehat dulu? Alangkah lemahnya kamu hari ini. Hai anak Adam, mana lidah kamu yang fasih dulu? Alangkah bisu dan keluhnya kamu hari ini, tak boleh cakap apa. Tuan-tuan, itu perjalanan yang akan kita lalui. Setiap daripada yang hidup ini akan melalui ini semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang paham hakikat ini, bahwa hidup di dunia ini adalah sebagai bekal untuk kita bawa akhirat, mereka akan memberi segala tumpuan mereka. Harta mereka tidak sayang, ilmu mereka tidak akan sayang, akan sibar di mana ada orang nak mengaji, mereka akan beri ilmu mereka kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka tahu bahwa tempoh yang diberi hanya sekejap saja, tetapi kita akan tergadai dengan apa yang kita buat di dunia ini setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rahinah, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu dia tergadai dengan apa yang dia lakukan dalam hidup ini. Saya berasa terpanggil juga apabila Ustaz Hafiz menemui saya untuk datang untuk menyempurnakan majlis khitam kepada haul Masyikhatul Ma'had ini. Saya rasa terpanggil karena barangkali ini juga saya mendapat kesempatan untuk bersama-sama meraihkan usaha yang mereka yang pergi tidak mengharapkan kita raih mereka, tidak mengharapkan kita membuat majlis yang seumpamanya haul dan sebagainya, tapi kita ini merasa bahawa mereka itu harus dihormati, harus disebut jasa mereka, bukan untuk mereka tapi untuk generasi dan mereka yang kita yang masih hidup ini, bahawa inilah orang yang telah pun berjuang sedaya upaya untuk memastikan bahawa ilmu dan ajaran Islam itu bertapak dalam hati dan masyarakat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan sahaja kepada semua pejuang-pejuang Islam yang telah mengkadirkan anak-anak kita, yang telah pun memberi sumbangan yang begitu besar dalam memastikan bahawa ilmu agama ini berterusan daripada para sahabat yang menerima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca di dalam satu kitab karangan bahawa ulama-ulama dulu khususnya kalau kita tengok Al-Imam Al-Khalifatul Awal Abu Bakar Siddiq, walaupun dia jadi khalifah tapi dia tidak pernah tinggal bidang ilmu. Kita jadi ayat bodoh pun tak dan mengaji lah. Sadiq sama telah. Abu Bakar dia menerima jawatan hanya 2 tahun saja jadi khalifah. Sibuk dengan pembukaan negeri, sibuk dengan mengurus rakyat, sibuk dengan perang sana sini. Tapi dia tidak tinggal bidang ilmu. Tetapi tak banyak macam orang lain sebab dia sibuk. Disebut oleh para ulama ada 143 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bagi memastikan bahawa kesinambungan ilmu yang dia terima daripada Rasulullah itu akan berterusan walaupun dia jadi khalifah. Mai Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Bakar dia mati umur 63, 2 tahun 3 bulan jadi khalifah, tak dan satu penggal pun. Tapi dia buat banyak jasa kepada Islam. Dalam kesibukan jadi khalifah sempat lagi riwayat 143 hadis. Sayyidina Umar ni muda lebih kurang 10 tahun daripada Abu Bakar. Dia jadi khalifah lebih kurang 10 tahun. Walaupun sibuk dengan jawatan khalifah,
Zaman dia tercabar di sana, buka negeri Rum, Parsi dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah tinggal bidang ilmu. Dia sempat meriwayat hadis lebih daripada 500 hadis kepada murid-murid dia. Antaranya hadis yang mula Imam Bukhari bubuh di dalam kitab dia, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini satu-satu hadis yang diriwayat oleh Umar bin Khattab daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sibuk lagu mana pun dengan jawatan khalifah, tapi bidang ilmu mereka tidak tinggal-tinggal. Mai Sayyidina Umar pun mati 63 tahun. 10 tahun lebih jadi khalifah. Mai khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia lebih kurang 13 tahun jadi khalifah, paling lama sekali. Dan dia pun mati dalam usia 81 tahun. Dalam kesibukan dia juga tidak pernah meninggalkan, walaupun dia jadi peniaga besar sampai jadi khalifah, menyaga bukan besar. Dia cerita dalam manaqib dia, saya baca di mana. Suatu ketika negeri Madinah dilanda oleh kemarau. Semua kedai-kedai, toke-toke semua tak ada barang. Dia panggil dalam istilah sekarang inflasi. Inflasi itu makna kedai kosong, tak ada isi. Itu lebih kurang lah saya kata. Tengok 1000 ekor unta bawa harta dagangan daripada Syam. Toke-toke ni dia keluar nak pi belilah barang-barang tu, nak isi kedai mereka yang sudah tidak ada barang. 1000 ekor unta, alfa ba'ir. 1000 ekor unta yang membawa harta dagangan. Tanya-tanya puak-puak hak dia bawa unta, dia kata bukan hak kami ambil upah bawa ya. Kalau nak barang pi tanya tuan kami lah. Tuan apa? Siapa? Utsman bin Affan. Pi Utsman, kami nak beli barang-barang yang kamu bawa balik daripada Syam ni. Sebab barang kedai kami tak ada barang. Utsman cerita, apa nak bagi berapa untung ke aku? Seorang tajir, contoh dia kata, ad-dirhamu bidirhamain. Saya sanggup beli, kalau modal beli di sana 1 dirham, saya bagi 2 dirham, 1 kali lipat untung. Sikit, Utsman kata. Lagi buat tenda. Ada yang beli 3 dirham, ada 4 dah. Yang last kali aku nak beli ad-dirhamu bi 5 darahim. 1 dirham saya nak bayar 5 dirham, 4 kali lipat ganda untung. Sikit. Ada lagi. Pakat tengok, dia kata tak ada lah, nak jual berharga berapa, kalau beli pun mahal. Aku nak jual kepada orang yang nak beli mahal kepada aku. Fatala qawlahu ta'ala, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Aku nak jual kepada Allah. Allah sanggup nak beli 1 dirham modal aku, Allah akan bagi 700 dirham. Hampa hanya nak bagi 5 dirham, aku tak jual ke hampa. Akhirnya dia suruh harta 1000 ekor unta itu disedekah kepada fakir miskin yang sudah terlantar hidup sebab kemarau yang melanda Madinah. Walaupun kaya, tapi dunia tidak pernah masuk dalam hati. Dunia duk kolak aja. Hati mereka dia letak Allah, letak iman, letak Rasul, letak ilmu. Dunia duk kolak. Jangan masuk dalam hati. Ibarat perahu. Kalau duduk perahu dalam air, air jangan masuk dalam perut perahu. Kalau masuk perut perahu, perahunya akan karam. Walaupun hidup dalam menjaga begitu besar khalifah selama 13 tahun, Utsman juga tidak pernah meninggalkan bidang ilmu. 2 kali giliak jadi menantu Nabi. Mati Ruqayyah menikah dengan Ummi Kulsum. Sehingga Nabi kata, kalau aku ada anak perempuan lagi, aku akan ambil kamu jadi menantu aku lagi. Tapi dah tak ada anak perempuan dah. Sayang kepada Utsman. Utsman mati, dibunuh ketika dia membaca Al-Quran. Utsman juga sempat meriwayat hadis 146 hadis mengikut apa yang disebut oleh ulama-ulama hadis. Mai Sayyidina Ali karramallahu wajhah jadi khalifah 4 tahun lebih saja. Mati juga dalam usia 63 tahun. 4 tahun lebih
Sayyidina Ali lah orang yang paling banyak meriwayat hadis berbanding dengan sahabat 3 yang lain. 4,000 hadis, hampir 400 hadis, hampir 500 hadis dia riwayat. Beginilah tuan-tuan, mereka dulu walaupun pegang jawatan besar tidak pernah mengabaikan tugas ilmu ini. Kita jadi mufti bodoh pun tak mau mengajar lah. Perah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, ada ulama-ulama para sahabat 7 orang yang disebut al-mukthiruna fil ibad fil riwayah. Abu Hurairah sampai 5,000 hadis, Abdullah bin Umar 2,200 hadis lebih. Mati dalam usia 83 tahun Abdullah bin Umar. Perang Uhud baru umur 13 tahun. Duk angkat tangan nak pergi perang Uhud, Nabi kata tak boleh, kamu tak mukallaf lagi, tak balik lagi, tunggu. Perang Khandaq baru umur 15 tahun, terus dia perang dengan Nabi. Abdullah bin Umar seorang ilmuwan yang cukup hebat. 2,200 lebih hadis yang diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar. Lepas Nabi mati, tawallal ifta 60 aman, 80 tahun mengeluarkan fatwa di Madinah. Saya baca dalam manaqib dia, dalam dalil farihin, wallahu alam, dia mengerjakan haji dalam hidup dia sebanyak 60 kali, buat umrah dalam hidupnya sebanyak 2,000 kali. Tapi mereka tidak pernah tinggal bidang ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh sebab itu kita mendoakan mereka-mereka yang masih hidup, Syekh Fahmi yang berulang alik sana sendiri, daripada tak pakai tungkat sampai pegang tungkat. Mudah-mudahan Allah lanjutkan usia dia, bagi kesihatan kepada dia, tambahkan zuriat, terus dapat mengajak anak-anak kita, memberi suntikan ilmu kepada anak-anak kita. Jadi saya rasa itulah sedikit penambahan yang saya dapat bagi tahu kepada tuan-tuan sekalian, khususnya adik-adik sekalian. Kalau Ustaz Majid tadi buat keluar syair, saya nak buat syair juga kepada adik-adik sekalian. Biqadril kaddi tu'ta ma tarum, wa man talaba al-ula laylan yaqumu, wa man rama al-ula afwan bila ta'abin, faqad adaa al-umra fi talabil muhali. Biqadril kaddi, sekadar mana kita berpenat lelah, tu'ta ma tarum, Allah akan beri apa yang kita cita-cita. Orang mengaji ilmu kena pulun mengaji, kena pulun mengajar, kena pulun belajar. Wa man talabal ula, barang siapa nak mencari ketinggian ilmu di sisi Allah, lailan yaqumu, kena bangun banyak waktu malam beribadat, baca buku, jangan tidur banyak. Wa man ramal ula afwan bila ta'abin, siapa-siapa yang angan-angan nak dapat ketinggian ilmu tapi tak mau berpenat lelah, berrelak aja, faqad adaa al-umra fi talabil muhali, dia sudah menghabiskan umurnya untuk mencari sesuatu yang mustahil. Mustahil kita dapat berjaya kalau kita tidak follow. Jadi tuan-tuan, banyak lagi syair yang doa apa dulu. Ni bagi semangat kat kita. Anak-anak sekalian, belajar sungguh-sungguh. Guru jadikan tempat kita berrojokan. Kita amat sedih. Saya juga terlibat lebih kurang 7-8 tahun dengan insaniah. Tetapi kita amat sedih atau melihat pencapaian ilmu anak-anak kita yang kebelakangan ini. Walaupun kemudahan untuk mendapat ilmu itu bermacam-macam kemudahan ada, dengan internetnya, sekenetnya, macam-macam lagi. Kita yang tahu sekenetnya, internet kita tak tahu. Tapi kita tak nampak. Baca kitab pun tak betul nahu. Kita cukup sedih. Kadang-kadang sudah bergelar profesor, tapi kita mendapati bahawa penguasaan ilmu amat kurang. Sebab itu kita harus
menjadi mereka yang berilmu dan dapat menguasai ilmu. Kita baca kitab, kita faham. Hak tak faham rujuk pada ni, baca satu muka surat ada 15 baris. Hak faham 2 baris, 13 lagi tak faham. Kalau faham 13, 2 baris tak faham, kira okey lah, boleh rujuk pada syekh-syekh kita. Jadi saya dapati bahawa amat sedih. Keluar macam-macam. Hak cerdik Mata Mahmud keluar universiti macam-macam. Ada duk buat praktikal di Jabatan Mufti. Saya kadang-kadang ambil kitab, test tengok, cara baca tengok, syarah. Tak boleh pi tuan-tuan. Sedih kita. Keluar budak cerdik ni. 8A, 9A, pi mengaji UIA apa semua, balik mat. Tak menguasai ilmu. Hak ni kita sedih. Banyak universiti dibuka, tapi graduatnya tidak menguasai ilmu. Hak ni kita sedih, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi, ilmu tu ambil dalam internet. Yang menulis ilmu siapa pun tak tahu. Tanya Ustaz Syekh Fahmi, tengok boleh tak boleh ambil ilmu dari internet. Tak tahu sumber daripada mana. Jadi anak-anak sekalian, tanam semangat anda semua bahawa ilmu harus kita ambil daripada syekh-syekh kita yang masih ada. Mudah-mudahan keberkatan itu akan berterusan menemani kita dalam hidup ini. Saya rasa itulah sedikit sebanyak. Kalau saya mengambil masa yang panjang, saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada sahibus samahah Datuk Paduka Syekh Badaruddin bin Haji Ahmad An-Nadawi. InsyaAllah mungkin ni kali pertama. InsyaAllah selepas ni akan ada An-Nadawi, insyaAllah. Baik, kita dah pun mendengar ucapan beliau, taujihat, nasihat yang diberi. InsyaAllah dengan nasihat dan taujihat yang telah diberi oleh beliau tadi dapat menyuntik semangat kita, dapat menyedarkan kembali pelajar-pelajar dan juga guru yang bertugas, yang mengajar di Ma'had Tarbiyah Islamiyah, insya-Allah. Baik, dengan ucapan Datuk Paduka tadi, maka berakhirlah majlis perasmian penutup dan sambutan haul Ma'had Tarbiyah Islamiyah bagi kali yang ke-10. Baik, sebelum saya menutup majlis ini, saya ada sedikit pengumuman, iaitu pengajian Ustaz Abdul Majid pada pagi Isnin, pada setiap Isnin akan cuti selama 2 minggu dan akan disambung pada Isnin 10 Jun 2013, insya-Allah. Okey. Jadi marilah sama-sama kita menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika.